Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teratai tumbuh di dalam payah, buaya hitam yang tamak. Cerita saya, di sebatang sungai yang besar dan panjang, tinggal sekawan buaya. Mereka hidup dalam keadaan mementingkan diri sendiri. Buaya-buaya ini berlumba-lumba untuk mendapatkan makanan. Mereka tidak pernah hidup bersatu padu dan berkongsi makan bersama-sama. Dalam kalangan mereka, ada seekor buaya yang sangat hitam. Rakan-rakan lain memanggilnya si hitam. Si hitam merupakan seekor buaya yang sangat sombong dan garang. Rakan-rakannya tidak suka kepadanya. Si hitam juga tidak suka bercampur dengan rakan-rakan lain. Dia lebih suka menyendiri dan berehat di tempatnya sahaja. Badannya yang besar itu membuatkan ramai manusia takut untuk pergi ke sungai itu. Si hitam ini akan mempamerkan dirinya sesekali di hadapan orang ramai. Jika ada orang yang terlihat kelibatnya, tentu akan berasa takut kerana badannya yang hitam legam dan besar. Di dalam sungai itu, dia ingin jadi ketua, tetapi rakan-rakan lain tidak mahu mengiktirafnya sebagai ketua. Si hitam sungguh marah dan tidak mau berkawan dengan rakan-rakan lain. Setiap kali dia menjumpai makanan yang hanyut di dalam sungai, pasti akan dimakan olehnya sendirian. Apabila perutnya sudah kenyang, si hitam akan berhad di tempat yang disukainya. Rakan-rakan lain jadi buncit dengan sikap si hitam yang amat sombong dan tamak itu. Pada satu hari, ada seekor buaya tersesat ke situ. Namanya si putih. Dia dipanggil si putih kerana badannya yang putih dan bersih. Si putih merupakan seekor buaya peramah yang suka bercerita mengenai cita-cita dan angan-angannya kepada rakan-rakan lain. Setelah lama bercerita dengan rakan-rakannya, dia meminta izin untuk mencari makanan. Semasa mencari makanan, si putih telah terserempak dengan si hitam. Si hitam memandang ke arah si putih dengan tajam. Si putih hairan dengan sikap si hitam. Seingatnya, dia tidak pernah bergaul dengan si hitam. Tetapi, kenapa si hitam bersikap begitu terhadapnya? Si hitam terus berlalu dari situ dengan sombong tanpa bercakap sepatah pun kepada si putih. Setelah lama berbual-bual, tiba-tiba si hitam lalu di hadapan mereka. Si hitam memandang ke arah mereka dengan yang amat tajam. Si hitam tahu bahawa buaya-buaya itu sedang bercerita mengenai dirinya. Si hitam terus menghanyutkan dirinya ke muara sungai. Si hitam betul-betul dalam keadaan lapar. Si hitam hairan dan berfikir, kenapa hari ini dia tidak mendapatkan makanan yang banyak seperti hari-hari yang lain. Dia menyalahkan kumpulan buaya-buaya tadi kerana telah mengambil makanannya. Si hitam terus menghanyutkan dirinya ke hilir sungai dengan harapan di sana dia akan mendapatkan makanan. Tanpa diduga, di sungai itu ada bangkai seekor lembu yang sederhana besarnya. Tanpa berlengah lagi, si hitam terus memakan bangkai lembu itu dengan lahapnya. Perutnya yang lapar tadi kini sudah kekenyangan. Si putih memberitahu rakan-rakannya bahawa dia ingin jumpa dengan si hitam untuk mendapatkan makanan. Selepas itu, si putih terus pergi ke tempat si hitam. Si putih cuba minta sedikit makanan itu untuk kawan-kawannya yang sedang kelaparan. Dengan nada yang marah, si hitam menghalau si putih supaya mencari makanan di tempat lain. Sebelum pergi dari situ, si putih sempat mengatakan kepada si hitam bahawa tidak mustahil satu hari nanti si hitam akan memerlukan pertolongan kawan-kawan lain. Dengan perasaan yang kesal, si putih meninggalkan kawasan tersebut. Si putih berasa kesal kerana tidak dapat menolong kawan-kawannya yang sedang kelaparan. Setelah kenyang, si hitam mencari tempat untuk berehat. Oleh kerana terlalu kekenyangan, si hitam tertidur dengan lenangnya. Semasa si hitam sedang tidur, ada sekumpulan pemancing turun memancing. Tiba-tiba, mereka ternampak sesuatu yang sungguh besar dan hitam di atas pasir. Mereka menyangkakan itu adalah kayu balak. Tetapi, rupa-rupanya seekor buaya yang besar.
Mereka terus mencapakkan mata ke arah si Tam yang nyenyak tidur itu. Si Tam terperanjat dan meraung kesakitan. Mata kain dicampakkan oleh kumpulan pemancing tadi terkena biji mata si Tam. Kumpulan pemancing itu terkejut dan lari ditampukan. Si Hitam menahan kesakitan sepanjang malam. Dia tidak menyangka pemancing akan datang ke situ. Dia terus mengerang kesakitan. Matanya sudah dibasahi dengan darah yang banyak. Tiba-tiba, si Hitam terdengar si Putih datang bersama rakan-rakannya. Si Hitam memanggil si Putih supaya menolongnya kerana dia sudah tidak tahan lagi menanggung kesakitan. Tanpa membuang masa, si Putih bersama rakan-rakannya menolong si Hitam. Si Hitam amat malu kepada si Putih dan rakan-rakannya di atas perbuatannya selama ini. Bermula dari hari itu, si Hitam dan si Putih menjadi sahabat baik. Ada hikmah di sebalik kejadian mata, si Hitam terkena mata kail. Perangainya sudah mula berubah. Dia sudah mula berkawan dengan rakan-rakan lain. Kawan-kawan, pengajaran yang dapat dipetik daripada cerita ini ialah yang pertama, kita janganlah tamak kerana rugi diri sendiri. Yang kedua, kita jangan sombong dengan orang lain kerana dibenci orang. Yang ketiga, sikap tolong menolong mestilah ada di dalam diri kita. Sekian, terima kasih.